أراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا وطلابنا وطالباتنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد أو تشويه لأفكارهم اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi kita diberi peluang oleh Tuhan kita boleh sama-sama kita bersama di dalam ruangan pengajian malam kita. Maka pada pusingan malam ini insya-Allah kita akan mengaji bersama-sama, iaitu tentang isi kandungan yang ada di dalam kitab Muqarrar Al-Aqidah kelas 9 2 sanawiyah, itu kitab yang disusunkan oleh asatizah alim ulama kita yang betul dengan ajaran Islam yang sebenar, yang tak belaga dengan undang-undang perlembagaan negara. Maka dengan itu kita marilah sama-sama kita meluangkan masa dan sama-sama kita mengikhlaskan hati kita supaya kita itu boleh bersama-sama mentadabburkan akan isi kandungan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan kepada alim ulama kita di dalam ini kitab. Pada halaman yang ke-16 kita telah ambil sedikit daripada mata pelajaran yang ke-4 daripada kitab yang kita sebut tadilah. Ia kata taqsimus sifat, iaitu taqsim as-sifat. Apa makna taqsimus sifat? Makna pembahagian sifat. Pembahagian sifat. Jadi alim ulama kita ni yang nak kita tu kenal Tuhan lah. Kenal Tuhan di sisi kita orang sunnah ni, iaitu kita kena mengikut nama Tuhan dan sifat Tuhan. Nama Tuhan dan sifat Tuhan. Hak tu hak kita kenal. Kita tak kenal lain daripada ni. Akan tetapi jalan ni sebagaimana Rasulullah katalah, ia akan jadi pelik, jadi gharib. Wa sayaudu ghariban kama bada. Agama kita ni ia pelik satu perkara. Benda sungguh, benda yang sebenar daripada Allah Ta'ala dan Rasul akan jadi pelik pada akhir-akhir zaman. Benda khurafat, benda yang tak terpakai, benda yang perkara-perkara yang tak makan dengan akal akan disanjung, akan dipujuk dan puja pada akhir zaman. Itu adalah
sunnatullah. Ya Allah Ta'ala khabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak sah husing gapo lah. Kita tak sah husing gapo. Kita tak kena dok jadi serabut gapo. Kerana itu Tuhan janji dah. Nabi pun royak dah. Maka kita pergi molek lah kepada ajaran sunnah ni. Kerana ajaran ni lah adalah ajaran yang nak memimpinkan kita kepada syurga Allah Ta'ala yang kekal abadi. Lain daripada ni tak ada harapan. Diri kita, tiap-tiap diri ni, kita kena bawa diri masing-masing. Tak ada. La yughni anka syai'ah. Tak ada pihak boleh nak bantukan kita. Kalaulah kita tak usaha masa kita itu, ada umur hak tu hawi ni, maka sajalah kita hidup atas muka bumi ni. Dia kata, sanian, dia bagilah bahagia cara kita nak kenal Tuhan tu. Cara kita nak kenal Tuhan, wajib kita kena kenal Tuhan. Yang pertama, cara dia royak dah, iaitu mula-mula sekali kita kena tahu kata, manakah sifat Allah Ta'ala yang maha mulia itu, hak mana kita nak beriman. Hak mana kita nak beriman dalam arti kata kita nak menyabik bagi Tuhan. Nak percaya apa hak Tuhan royak. Dan yang kedua, kita nak tolak daripada Tuhan sifat-sifat kekurangan. Kita telah mengajar mari dah, lepas dah tentang ini masalah. Malam ni kita nak tengok hak ni pula ni. Iaitu sanian, yang ketiga, itu yang kedua tu. Min haitsu ta'alluqiha bi zatillahi ta'ala wa af'alihi. Mana sekiranya dia itu sifat Allah Ta'ala tu bergantung. Bergantung dengan gapo? Yakni bergantung dengan zat Allah Ta'ala dan perbuatannya. Gantung dengan gapo? Gantung dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatannya, perbuatan Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Tu nak kita faham jadi jelas. Jadi di antara diri Tuhan dengan zat Tuhan tu ya ada perhubungan yang rapat. Maka sifatun zatiyatun, di sana ada sifat zatiyah. Mana sifat hak pesing sendia kalau Allah Ta'ala bersifat dengan itu sifat. Senantiasa Tuhan bersifat lagu tu, tidak ada mula. Itu orang panggil kata sifatun zatiyah. Sifat apa? Sifatun zatiyah. Wa hiya allati lam yazal wa la yazal Allah Ta'ala muttasifan biha. Iaitu sifat zatiyah tu, iaitu sifat yang senantiasa Allah Ta'ala bersifat dengannya selama-lamanya. Mana kata Tuhan bersifat dengan dia tu selama-lama. Sedia kala, sekarang, lagi akan datang, tak habis-habis. Tu makna kata sifat zatiyah. Wajib kita kena tahu benda ni. Kita nak buat tak tahu, tak leh lah. Buat apa? Kerana ini iman kita. Iman kita terhadap Tuhan kita. Kalau kita tak kenal Tuhan kita, bagaimana kita nak dapatnya kelazatan apabila kita nak abdikan diri kita kepadanya? Ya tak serupa. Kita kenal Tuhan dengan tak kenal Tuhan, ya tak serupa. Ya tak serupa sama sekali situ. Dengan sebab tu kita wajib kena tahu atas diri kita ni. Sebagai mukallaf ni kena tahu sifat zatiyah bagi Tuhan. Fardu di atas kita. Kalau tu tak lepaslah nak jawab soal munkar wa nakir. Katakanlah, man rabbuk? Pia Tuhanmu. Nak jawab tak boleh. Awak apa nak jawab tak boleh? Kerana kita tak kenal Tuhan. Pia yang jawab. Amalan kita yang tolong jawab mulut tak dah. Tak amalan tu hasil daripada mana? Hasil daripada ilmu pengetahuan. Daripada kita usaha belajar masa kita ada umur dan masa kita luar. Dengan sebab tu jangan kita menghampakan diri kita, duduk saja gitu tak boleh, kena tahu.
Seperti gapo sifat zatiyah? Ni. Kal'il, seperti sifat ilmu. Sifat ilmu. Mana Allah Ta'ala ni mempunyai sifat ilmu. Wajib kita kena beriman. Kata Tuhan ni tahu. Ya'lamu ma kan, wa ma yakun, wa ma sayakun, wa ma lam yakun, in kana yakun, kaifa yakun. Nak tahu belaka. Mana Tuhan tahu belaka. Tahu perkara sedia kala, barang hak sekarang, barang lagi akan datang. Dan benda hak tak ada, kalau nak ada pun Tuhan tahu. Ini nak kita faham jadi jelas nah, nak kita faham jadi jelas, jangan kita itu jadi gelecoh dalam masalah ni. Sia kepada diri kalau kita tak ada ilmu sini. Nyanyi ke diri. Nyawa hari-hari lepas gigi tu. Tak ada nak boleh hasil gapo-gapo. Tu. Kal ilmi wal qudrah. Dan sifat kudrah kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala mana kuasa mutlak. Apa makna kuasa mutlak? Makna Allah Ta'ala itu tidak siapa pun boleh nak mengatasi kuasa dia. Kita ada juga kuasa, tapi ada kuasa atas daripada kita. Kita nak buat, jangan buat, tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kuasa kita ni bersakat. Ada pun kuasa Tuhan tak, ia tak bersakat. Itu panggil kuasa mutlak. Kuasa bila Allah Ta'ala sedia kala, sekarang, lagi akan datang, semua. Nampak tu tak? Tu nak ayat tu Tuhan kuasa sungguh. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Qadir sungguh, kuasa sungguh. Wal hayati, dan sifat hayat. Sifat hidup Allah Ta'ala ni. Sifat hidup Allah Ta'ala ni panggil sifat apa? Sifat zatiyah. Senantiasa Allah Ta'ala bersifat dengan hidup. Dengan sebab itulah Tuhan suruh kita sebagai orang Islam yang beriman mukmin seru dia. Tak seru perkara yang lain daripada makhluk. Lain daripada Allah. Jangan duk seru. Suruh seru Tuhan. Buat apa? Kerana Tuhan ni hidup. Hak lain mati. Hak lain lagi akan mati. Ia tak kekal. Maka seru Tuhan ni mulia. Seru lain daripada Allah Ta'ala dalam masalah doa, ibadat tu. Tak ada. Tak ada kemuliaan. Bahkan ada kehinaan sahaja-sahaja. Tapi kalau kita tak tahu, kita berasa kata benda tu mulia, benda tu molek. Nampak ada tu? Masalah seru tu. Ada pun masalah panggil tu lain lah. Kita dah panggil ibu bapa. Nah, panggil kawan guru, panggil tok guru. Tak ada gapo hak tu. Tu panggil. Hak ni seru. Seru buat apa? Kerana nak qadakan hajat. Hajat pesing mana? Hajat hak pesing makhluk tak boleh buat. Cuma kita kepada makhluk juga. Itu salah. Tu tak? Tu seru makhluk, sama-sama makhluk. Boleh anak ke, selamat daripada bala petaka ke, nak tolak bala ke. Seru pesing tu dalam Islam kita, ia kata tak boleh. Apabila manusia kita ni benda hak tak leh tu ia berasa kata tak leh. Ia tabiat manusia sebab apa jadi gitu? Kerana ia pernah biasa bebas. Ia duduk dalam syurga dulu ia bebas. Jenis manusia ni, jenis syurga ni ia bebas. Ia gitu, ia gini, ia gitu gini. Apabila ia mari duduk di dalam dunia, ia ada sakat teh. Nampak? Ya ada sakat teh, nak buat gon ni pun tak leh, nak buat gon ni pun tak leh, nak buat ni pun tak leh, ya ada sakat teh. Dengan sebab itu, larangnya Tuhan tu satu coba Satu coba nak tengok kata kita tu nak Tuhan kau tidak. Kalau kita faham situ, nescaya berjaya lah hidup kita. Kalau kita tak faham situ, gelisah hidup ni. Susah hati. Nah, susah hati. Kalau kita tak kenal tabiat dunia, ya susah hati. Tapi apabila kita kenal tabiat dunia, kenalnya Allah Ta'ala dengan cara sempurna, Allah. Tak ada gapo. Marilah coba macam mana pun, dia tetap molek. Dia tetap molek. Awak apa? Kerana dia tahu di mana dia nak letak, di mana dia nak gantung. Dia tak akan jadi sepik dada.
Nampak tak tu? Kita duk perasa dalam diri kita. Kata apabila kita beragama, ya susah, ya payah. Ada larang ni, ada suruh jadi berasa sepik, tak berasa luas. Setengah-setengah daripada manusia hak korong yang kita duk baru-baru ni. Korong 2020, 2021, 2022 tak berapa hari lagi ni. Ada perasaan-perasaan tu di dalam jiwa-jiwa manusia yang beriman juga. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana suasana, kerana orang di tepi, kerana keluarga, kerananya jiran, kerananya kawan gu, kerananya tu, kerananya ni banyak perkara. Akan tetapi ayyuhan nas, wahai manusia yang kita beriman dengan Allah Ta'ala yang maha hidup tak mati, cuba kita tengok orang tak beriman. Orang tak beriman, Nabi kata al-jannatu sijnu al-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis sahih Muslim ke? Dunia ni adalah penjara bagi seseorang yang beriman. Tapi dia jadi tempat bebas bagi orang tak beriman. Jadi kita tengok khabar mari atih tu atih ning darah tu lah dah. Orang ni tak ingat dah umur 58. Umur 58 tak kenal orang dah dalam keluarga. Ya orang tak beriman. Orang ni jadi nyakit jantung. Orang ni jadi darah tinggi. Orang ni jadi sutuk orak dalam otak dia. Afanallahu wa iyyakum ajma'in min hadhil amrad. Kenapa dia jadi gitu? Kerana dia tu orang beriman, tak beriman. Orang kafir. So Allah kata dunia ni dia nak buat gapo apa boleh. Pas kenapa? Kenapa boleh jadi dengan itu sifat? Kerana dia tak gantung kepada Al-Hayyul Qayyum. Dunia ni sempit. Dia tak luas kali. Ni nak royak kata, hei pemuda-pemudi yang duk mikir kata ajaran agama ni menyusahkan kamu. Tak. Bukanlah tu. Bukan lagu tu. Fikir semula. Tengok semula. Was-sama' dan Allah Ta'ala dengar. Tuhan wari sifat sama'. Tuhan dengar. Apa Tuhan dengar? Nak royak gapo kita? Nak royak kata, hei manusia walaupun muduk atas muka bumi ning, musuh aku dengar. Nak ngadu gapo aku dengar belaka. Ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku. Aku nak memperkenal. Apa Tuhan nak memperkenal? Sebab Tuhan dengar. Sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Allah dengar doa tu. Doa ni mana? Rayuan. Hati manusia. Rayuan. Perkara yang keluar daripada hati seseorang hamba Allah. Sebab tu, hei orang tak beriman. Allah tu Tuhan mu juga. Mu jangan duk menetai dia lah. Tuhan mu juga. Cuma seru dia. Cuma minta kepada dia. Coba tengok. Kamu akan tahu kesal Allah Ta'ala dengan kamu. Orang beriman tu cerak dah. Nampak tak tu? Ni adalah sifat apa ni? Ini panggil sifat sam. Ini sifat zatiyah. Wal basar. Dan sifat basar. Allah Ta'ala melihat. Tak usah bimbang. Nampak? Kita ni Allah Ta'ala duk tengok. Kita susah pun Allah Ta'ala nampak. Kita senang pun Tuhan nampak. Kita boleh nikmat pun Tuhan nampak. Kita kena tarik nikmat pun Tuhan nampak. Semua Tuhan nampak belaka. Dengan sebab itu, duk bimbang gapo lagi. Sebab tu dia kata kepada kata pada Musa dan Harun. Musa dan Harun ni berasa takut nak pergi jumpa Firaun. Lalu Allah Ta'ala kata, gilah jumpa dia. Gi jumpa. Inni lakum asma'u wa ara. Aku bagi kedua puakmu ni, aku duk dengar dan duk tengok. Tak sabar saya. Ni nak ayat kata, sifat ilmu, sifat kudrah, sifat hidup, sifat pendengar, sifat penglihat. Ini apa? Ini adalah sifat zatiyah. Wajib kita beriman. Wajib kan? Wajib kita beriman. Dan mazhab salah lagi. Ni apa yang kata sifat hak kita duk pernah dengar sama dah.
Ittifaq di antara orang salah dan orang bukan salah, pakat royak atau Tuhan bersifat dengan perkara sebut saat ni berlaku. Adapun sifat hak nak sebut lagi ni adalah sifat hak dalam mazhab salah wajib beriman. Kerana gapo wajib beriman? Kerana Tuhan khabar dalam Quran, Nabi khabar dalam hadis alaihi salatu wassalam. Kata kerana wal yadain, sifat dua tangan Allah Taala. Wajib kita beriman. Allah Ta'ala menjadikan kita, makna jenis kita tu, ada kita tu dengan dua tangan Tuhan. Sifat Allah Ta'ala wajib beriman. Supaya kita beriman dengan sifat ilmu, kudrah, hayat, sami' basar. Hak tu supaya lah. Hana. Wal wajhi, dan sifat wajah Tuhan. Beriman kata Allah Ta'ala ni bersifat dengan nama, satu sifat nama al-wajh. Bahasa kita mana muka. Terjemah boleh tak ada gapo. Boleh terjemah pendapat yang rajih lagi mu'tamad. Di sisi alim ulama kita, boleh kita terjemah sifat Allah Ta'ala kepada bahasa kita. Tak apa. Nampak tu tak? Tak ada masalah. Sama ada ulama Nusantara ataupun ulama Arabiyah, supaya. Malaikat hak tak ada duduk di atas bantas hak ni tu ya lain lah. Hak tu ya lain. Sebab kita ni boleh tengok wajah Tuhan esok. Nampak tak tu? Kita akan boleh tengok wajah Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri kata, lilladhina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang beriman itu, gapo al-husna? Husna hiyal jannah. Nabi kata, boleh masuk syurga. Wa ziyadah. Ziyadah tu makna kan? Ziyadah tu makna kita boleh tengok an-nazar ila wajhillahi rabbil alamin. Nabi kata gitu. Boleh tengok muka Allah Ta'ala. Sebab mata kita tak boleh nak meliputi Tuhan, tapi Tuhan boleh tengok muka dia. Macam mana jangan duk tanya lah, dia tak serupa kita. Laisa kamitslihi syai'. Sebagaimana kita beriman zat Tuhan ada, laisa kamitslihi syai', juga kita beriman dengan yadain wal wajh. Dengan laisa kamitslihi syai' juga. Tak ada gapo. Itulah adalah mazhab salah. Nampak tu tak? Kalau dagi royak tu yadain supaya kita, wajah supaya kita, itu musyabbihah mujassimah. Afanallahu wa iyyakum min hadhihi ar-ra'i. Min hadhihi al-ara' daripada itu pendapat. Wa nahwi dzalik, dan umpama demikian itu. Dan umpama demikian itu. Tak ada gapo muwafaqah pada nama. Syekh Daud Taning kita pun royak gini lah. Tak ada masalah gapo. Kita kena pandai juga tengok nah. Duit itu kena pandai tengok juga. Alasan kena pandai tengok juga. Walaupun nak awal setara mana pun kena pandai tengok. Kena pandai tilik. Kena pandai pilih. Kena gitu. Sebab gapo kita kena ada juga ilmu pengetahuan walaupun orang awal pun. Kerana banyak fitnah-fitnah. Dengan ilmu pengetahuan lah kita boleh sekatkan diri kita, pertahankan diri kita dengan fitnah-fitnah tadi. Sebab kita ada ilmu. Kalau tidak, hanya putarnya belik kita tepatnya peningnya. Nah, kita tepatnya pening. Itu adalah sifat zatiyah. Cukup pergi di situ satu. Sifatun fi'liyah. Di zat Tuhan ada ni. Orang panggil sifatun fi'liyah. Mana Tuhan ni ada perbuatan. Tuhan bersifat dengan hidup, bersifat dengan dengar, bersifat dengan melihat, bersifat dengan kuasa, bersifat dengan kanda, bersifat dengan wajah, bersifat dengan yadain, bersifat dengan apa lagi kita kata daripada sifat-sifat Allah Ta'ala tu. Maka dia itu ada perbuatan. Bahasa Sia panggil mikan kratam. Allah Ta'ala itu ada perbuatan dia. Orang panggil sifatun fi'liyah di sisi kita. Wahiyas sifatu, iaitu sifat gapo? Sifatun fi'liyah ni. Wahiyas sifatu al-muta'alliqatu bimasyiatillahi wa qudratihi. Hak ni kita kena faham molek. Kita kena tahu hak ni. Sebab dia sakut paut dengan Tuhan kita ni. Kita nak beriman dengan dia. Kita kena tahulah hak ia nak lagu mana. Tu.
Iaitu sifat yang sakut paut dengan kehendak Tuhan dan kuasa Tuhan. Itu mana sifat fi'liyah. Ia sakut paut dengan kehendak Tuhan dan kuasa Tuhan. Ia duk bawah kehendak Tuhan, ia duk bawah kuasa Tuhan. Itu panggil sifat fi'liyah. Rupa macam mana? Untuk kita nak faham, bukan hakikat sifat. Yakni insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Kalau ia kehendak, ia buat. Kalau ia tak kehendak, ia tak buat. Kalau Tuhan kehendak, Tuhan buat. Tuhan tak kehendak, Tuhan tak buat. Serah kepada dia. Serah kepada siapa? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah Tuhan. Tuhan nak buat, Tuhan buat. Tuhan tak buat. Dia. Nampak tu tak? Ni cara hak kita kena beriman. Tak ada gapo kita kena faham lagu ni. Orang tak faham lagu ni, ia akan faham lah satu hari. Kalau ia tak faham apa, anak cucu ia akan faham. Ya supaya dengan orang di Taif hari tu, Nabi SAW pergi dakwahnya pakat punga dia. Nya pakat halang Nabi, nya pakat menyakiti Nabi, nya pakat zalim kepada Nabi. Nabi pun tak apa, nak buat gano dia tak tahu. Dia tak tahu, ya orang kita ni dia tak tahu ni, dia berasa kata dia rasa tak sedap. Berasa kata tak sih, berasa nak berjauh, tak sih berdekati, dia tak tahu. Sebab apa tak tahu? Kerana beberapa sebab. Nabi kata biarlah, mudah-mudahan anak cucu dia pula lagi akan datang ni boleh gapo, boleh ambil dakwah aku ni, iaitu dakwah Islam aku beriman dengan aku. Sungguh. Dengan sebab itu kita kena siaplah. Nak bukanya rahmat hak Tuhan kita ni kepada orang hak tak tahu tu. Dia tak tahu. Doa kepada dia. Rahmati siaplah kepada dia. Dia tak tahu. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yahtadun. Doa sama hak tu. Kerja kita bukan nanti duk paksa orang dah. Ganjaran kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Kembali klik kepada sifat fi'liyah kita tu. Makna kata satu sifat yang sakut paut dengan kehendak Tuhan dan kuasa Tuhan. Tuhan nak buat bila, Tuhan tak sebuat, Tuhan dia. Hak Tuhan dia. Orang panggil sifat subutiyah juga. Kalulah Tuhan menyabitkan bagi diri dia. Ini ulama salah beriman lagu ni belaka lah. Orang tak ngaji salah tu, dia tak biasa tu, dia tak darah lah. Dia tak faham. Apabila dia tak faham, jadi musuh. Ni makna kata kita ni orang faham. Tak apa, kita duduk depan. Lepas tu kita kokoh heret lagi. Kokoh heret lagi. InsyaAllah ta'ala, ia akan faham supalah. Kal maji'i, seperti sifat maji'. Al-maji' ni mana sifat datang Tuhan. Tuhan kata, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhan kata, hari kiamat tu Tuhan datang. Datang sungguh. Datang dengan apa yang Tuhan nak datang. Tak seperti kita datang. Bagaimana selak mulut kita, akal fikiran kita, soalan kita daripada itu. Koci, jangan tanya. Jangan mikir. Sebab apa? Tak sapa. Kekuatan akal kita tak sapa. Bagaimana Tuhan jadikan perbuatan dia, Tuhan buatkan perbuatan dia tu. Dia tak suka kita. Kalau sepejam mata, bagaimana Tuhan kuasa mengada ke benda yang tak ada kepada ada tu bagaimana? Mikir sampai ke 7 otak orang, 10 otak orang pun nak mikir tak boleh. Dia tak kuasa. Bolehkah kita nak mikir kata hak tak ada nak buat ada? Hak kita duk buat ni atas behel hak ada dah tukar ya. Daripada benih, daripada kapas buat jadi kain, hak tu tukar. Tetapi hak daripada tak ada kepada ada tu, tak terkhayal dalam otak kita. Tak makan dalam otak kita dalam arti kata bagaimana, tak kuasa. Juga perbuatan Tuhan.
Jangan duk royak kata apabila Tuhan datang ke supa aku lah datang. Dak. Ya bukan nak supa kita. Ni perwaktan pia kena tengok atau perwaktan siapa. Kalau perwaktan Tuhan, ya tak supa dengan kita sebab perwaktan Tuhan. Ya sandar kepada pia ni perwaktan ni. Kita kena faham masalah. Tapi Alhamdulillah pakak faham belakang dah sekarang. Berhenti belakang dah sekarang ni. Nah, banyak dah daripada tokoh-tokoh ulama kita duk mengajar, duk cerah, duk hurai. Tak faham lagi tu biarlah ya ada masa dia tu. Kalau dia bukakan diri insya-Allah boleh faham. Karena benar-benar ya benar situ. Orang nak ikut dia tak seikut dia itu bukan kerja, bukan soalan. Tak. Bukan soalan. Wan nuzul dan sifat nuzul. Turun Allah Taala kepada langit dunia. Turun lagu mana? Oh, nak khayal tak boleh. Nah, nak khayal tak boleh. Nak royak tak boleh lagu mana. Tapi retilah kata turun. Supaya kita reti kata ada tu. Tapi ada lagu mana? Nak royak tak boleh. Gitu. Reti kata Tuhan berdengar. Reti tak tu? Reti. Faham. Tapi lagu mana Tuhan berdengar? Nak royak tak boleh. Supaya tu. Nak kita berimej supaya Tuhan royak, Nabi royak. Kan sudah. Wapanya jadi susah sangat kerana kita berimej dengan Tuhan dah. Apa hak Tuhan royak. Kita tak boleh nak percaya. Belaga dengan akal kita betul mana. Kita berimej dengan Nabi boleh. Apa Nabi khabar mari kata Tuhan turun pada langit dunia. Hadis ni apa? Hadis mutawatir. Tak boleh lagi kita nak terima kan. Belaga dengan otak kita bucu mana. Kita terima masalah Isra' Mi'raj boleh. Takkah? Masalah ni Nabi tulah tu juga hak royaknya. Ya tak ada kena pakai hak lain. Ya pakai hak tulah tu lah. Tu pakai hak tulah tu. Hak dalam kitab hak duk ngaji ni mana kata kitab yang proses dah. Hak tidak pertikai. Mana kata tak ada kena duk jadi tek situ tek sini. Wari hak 100% selalu dah. Ya ada hak di sana hak boleh kita kritik boleh gapo hak tu suku hak ni dak. Ya tetap dak gini dah. Wal ghadab dan marah Allah. Nampak dah tu sifat marah. Marah ni berlaku, satu sifat Tuhan. Ya, dia kata Tuhan royak. Wa ghadiballahu alaihi. Allah Taala gapo ghadib. Ghadib mana? Marah. Allah Ta'ala marah. Subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhan marah. Marah kepada dia. Marah kepada orang yang bunuh orang. Mukmin yang sengaja. Tuhan marah. Marah kepada orang deraka. Tuhan marah. Marah kepada orang tak ingat budi bahasa. Tuhan marah. Marah kepada orang tak pandai nak syukur kebaikan. Tuhan marah. Ajalah tu. Dah tu. Tuhan marah. Tuhan murka. Bagaimana tak kena tanya. Kita nak marah ni. Ya pesen kita. Hak ni marah sifat Tuhan. Marah ni bila? Apabila orang berlakunya perbuatan hak Tuhan nak marah. Maka Tuhan marah lah. Itu panggil sifat perbuatan Tuhan tu. Berlaku benda, Tuhan. Bukan makna kata ya tak ada salah Tuhan marah. Tak, bukan lagu tu. Nampak tu tak? Ya berlaku benda ni, maka Tuhan marah dia. Tu ya gitu. Tu cara kita nak faham sifat Tuhan. Hak sisi ulama salah. Ya tak kena dengan hak lain, ikut dia lah. Tak ada gapo. Kita ni nak beragama dengan agama Islam hak datang daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hak asal. Nak belaga dalam arti kata tak serupa dengan hak lain, ya tak kena duk kira banyak. Sebab apa? Aku nak buat lagu mana serupa dengan Tuhan aku nak. Tak apa. Sebab tu tubik kata agama masing-masing tu. Nampak tak tu? Agama masing-masing. Hamu agamamu, aku agama aku. Juga dalam Islam kita, hak mazhab salah, aku gini, hak mu mazhab lain, hak pasal lain. Boleh duduk sekali, tak ada gapo. Kemanusiaan kita boleh baik, boleh senyum, boleh gapo, boleh kita tanya, boleh kita tegar, boleh kita kecek. Tak pasti kita kena duduk jadi
apa nama berpanas dah. Ini pegangnya kita. Nampak hak dah jadi panas kerana kita bawa tak pandai. Bawa tak pandai supaya bawa duit tu. Duit manfaat, wang tu kan manfaat bagi diri kita, tapi kalau kita bawa tak pandai, ya gitu. Jadi panas nampak dah jadi tumpah darah, duit ya gitulah. Ilmu pun supaya tu bawa wi pandai. Sebab tu di sana ulama tak fiqh dakwah tu. Cara kita nak serunya orang di tepi-tepi kita kalau kita nak jadi pendakwah. Kerana tiap-tiap orang ni boleh jadi pendakwah. Orang Islam kita ni dia jadi pendakwah tiap-tiap orang. Tapi pendakwah sekadar mana? Ya kena tahu qadar juga. Nampak tak tu? Sekadar ni. Kita buat sekadar ni. Sekadar ni. Kita sekadar ni. Ya gitu ya. Kita nak buat lebih daripada kuasa kita ni tak boleh. Siapa-siapa pun tak boleh buat lah tu. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian, mari kita tengok boleh kata, wadhahik. Dan Allah Ta'ala itu berketawa. Hak ni ada dalam hadis Nabi royak. Jangan duk royak kata, tunjuk ke al-maji, an-nuzul, al-ghadab, al-dhahik. Itu semua tu tunjuk di atas benda mustahil. Tak boleh kecek lah tu. Perkara yang mustahil kita sipulah dalam akal fikiran kita, dalam hati, lubuk hati kita, kata tiap-tiap perkara hak Rasulullah dan Allah Ta'ala itu sepak tu. Itu mustahil. Hak ni Tuhan menyabit bagi diri dia, Rasulullah menyabitkan bagi diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kau nak mustahil? Bagaimana nak mustahil? Soalan ni ditanyakan oleh ulama salah semenjak dulu sampai sekarang. Bagaimana nak kata mustahil? Apa boleh royak kata sifat ni adalah mustahil bagi Tuhan. Tak boleh Tuhan bersifat dengan sifat ni pada apa hak Tuhan royak dengan cara sungguh. Kenapa? Kerana takut supa, kerana tu takut ni. Itu takutan yang luar daripada kebiasaan. Supaya kita zaman kita ni kalau takut berdoa kepada corona, walaupun kita mengambilkan dengan asbab, tak kena kerja gapo. Tak kena cari makan gapo, kena duduk dalam rumah semata-mata. Gitu. Tak nak makan gapo, nak hasil lagu mana. Anak cucu lagi, itulah ini banyak perkara. Kena keluar tu baik, pergi di pasar, pergi di kedai, pergi di situ, pergi di sini. Ada perhubungan di antara kita dengan manusia. Kerana untuk nak hasilkan rezeki yang halal dan sebagainya. Ya gitu. Tapi kita pakai dengan tutup hidung, basuh kaki, gapo, basuh tangan. Ya gitu ya. Tepat hak kita mana? Hak kita kena hak kena takut mana? Hak tepat hak tak boleh nak takut di mana? Jangan takut belaka, tak boleh. Jangan berani belaka, tak boleh. Dia kena ada cara dia. Dalam masalah pegangan apa supa Nampak? Supa tak ada lari kali. Nampak tu tak? Allah Ta'ala ketawa kepada dua orang Nabi royak. Perang di antara dua ni. Maka kedua-dua ni masuk syurga belaka. Allah Ta'ala ketawa kepada orang tu. Rupa lagu mana? Dia masuk perang dalam medan perang. Nampak tak tu di antara orang beriman dengan orang tak beriman. Orang yang tak beriman tu nyus siapa tangan mati orang yang beriman. Dikira kata mati syahid besar. Mati dalam medan perang. Masuk syurga lagi. Dengan kandak ke Tuhan. Akhir hayat dia ni orang yang tak beriman dia masuk Islam. Mana dia beriman? Mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Masuk syurga. Orang lagu ni Tuhan ketawa Nabi royak. Sudah. Tahu lagu mana? Tak usah tanyalah lagu mana. Pakai sebagaimana Tuhan ketawa kepada dua jenis orang ni. Hakikat dia jangan duk paduh lah. Jangan duk gaduh. Tak sah. Ya kita lagi gaduh di hakikat tu. Kita lagi nampak hakikat tu. Sebab tu kita nak halih apa hak nah. Hak tu royak Nabi royak ni tak boleh. Itu bukan mazhab salah. Mazhab lain. Nampak tak tu? Ada cara mikir metodologi hak lain. Hak lain hak tu. Hak mazhab salahnya gini. Tu tak? Tu dia. Hak ni hak mazhab hak mu'tabar. Mazhab salah ni adalah mazhab mu'tabar. Cuma orang dia ugut orang. Bukan mazhab salah, mazhab salah. Dia ada ugut. Apabila orang ni dia ugut, dia bahasa supaya manusia kita ni apabila orang tegur ni dia jadi jatuh.
Tabiat. Ilmu nafsi royak manusia kita apabila orang tegar, ya habis gah dia. Ya gitu. Apabila kita tahu dah kata orang akan tegar, apa kita nak tak lagu mana pendirian kita? Situlah kita kena kira. Kalau tidaknya, sudah. Kita kena pandai. Nampak tak tu? Kena reti masalah. Kena pandai untuk nak jagakan kebenaran, nak jagakan imanan kita terhadap Allah Ta'ala di atas mazhab salah. Ya gini cara dia. Nak kosek lagu mana, nak kok mana pun tak apalah di situ. Tapi orang kosek mata dah. Telinga kita ada, akal fikiran kita ada, tenaga kita ada, semua kita ada. Tetapi kalau kita tak ada pendirian, tak ada tapisah, ya akan gonye. Keluarga jadi punah sebab apa? Sebab dengar. Sengah tak? Sebab tengok, sebab mikir. Mikir suruh mikir tak suruh. Tengok suruh tengok tak suruh. Dengar suruh dengar tak dengar. Tapi kena proses. Kena proses. Kalau dengar belaka, sebut belaka, royak belaka, tu jadi selera rumah tangga. Juga dalam masalah kita nak berimej. Nampak tak tu? Orang kita dah pegang mazhab salah. Pegang molek dah mazhab salah. Orang yang kata bukan mazhab salah, kamu dah pegang mazhab salah. Jadi pegang je kita. Dengan sebab tu kita kena tahu kata hak manakah hak betul. Dengan ilmu pengetahuan, ya gitu cara. Ingatlah syubhat ni kesamaran ni sebab tu ulama dia kata fitnatus syubhat akbaru min fitnatis syahawat. Fitnah diri manusia ni ada dua ya. Dalam agama kita ya bila tu baik mari. Fitnah kesamaran, yang kedua fitnah hawa nafsu. Tapi kalau nak ukur di antara dua perkara ni, hak mana lebih teruk di antara dua, memanglah fitnah kesamaran. Sebab kesamaran membawa kepada orang tu keluar tubik daripada kebenaran. Hundur tubik pada kebenaran. Sebab apa? Sebab kesamaran. Alasan supaya datuk kita, tok nyia kita, Abul Bashar, iaitu Adam alaihissalam. Tak ke? Ia tetap molek dah. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Hei adik, hei isteri bagi adik, hei adik dan Tok Hawa, duk dah dua-dua ni dalam syurga. Faqula, maka makanlah mun kedua-dua. Min haitsu syi'tuma. Apa hak mun nak makan-makanlah. Tapi Tuhan kata, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan mendekati pokok kayu ni, jangan dekati. Tuhan lari satu perkara, lari situ. Untuk nak jadi sebab. Lepas tu, tetap dengan Tuhan molek dah tu. Duk makan, gapo, ngapakai, syurga, cukup lekat. Mari dah. Mari. Orang habis kata nampak nikmat, orang tak boleh. Seperti iblis, dia tak boleh nampak nikmat, kata, orang ni dapat nikmat. Orang ni duk pergi hak salah, hak kena ni. Tak boleh. Kita kena usik dia. Kalau kita tak usik dia, kalau kita tak buat rancangan, kalau kita tak kira metodologi untuk nak cabutkan dia, tu. Daripada kebenaran, dia akan pergi, akan naik hak dia, akan rutuh hak kita. Ya gitu. Bahawa lagu mana? Tengok kaedah tadi. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tok Adam dengan Tok Hawa mung duk dalam syurga ni mung boleh senang belaka. Tak gitu kah? Tapi lagi, kalau mu nak senang berpanjangnya, hendaklah mu mendekati pokok kayu tadi. Ada dengan Hawa mai kata, hak tu Tuhan lari. Lalu ia pasal kata, sebab Tuhan lari mu tahu kedak pada hakikat. Kerana kalau mu makan buah hak Tuhan ni, pokok kayu ni, nescaya mu tu kekal dalam ni dan mu akan angkat dan akan angkat darajatmu sampai ke pangkat kemalaikaan. Antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Pangkat tinggi kekal. Manusia dia nak cari hak tu. Pangkat tinggi ada duit banyak.
Pangkat tinggi ada orang di tepi tu ramai. Pangkat tinggi ada kesenak ke. Tu sifat. Hak manusia duk cari tu. Apabila orang yang tahu, orang yang tahu yang pergi cocok, pop kena situ. Rebah lalu dah. Pas lagu mana? Nampak tu ada tak ada percaya mana? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Supah aku tak ada nak kok mana dak aku nak nasihatkan mung nak turut kan turut mun tak turut kata satu turut. Tu dia. Allah sadak sungguh. Pas lagu mana? Fa akala minha fabadat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah. Nya makan kerana kena makan pam. Dak pegang molek-molek dah hak salah ni dia kata hak salahnya turun perak lagi. Duk ngaji molek-molek dah. Nampak dah tu orang main cocoh sikit turun perak lagi. Benggerak. Hidup. Cabut habis pakai ye. Habis licin pakai ye. Lepas tu hai panggil. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Tuhan panggil. Tok ada kita tu. Tok Hawa tu Tuhan panggil. Panggillah mana? Ada dengan Hawa. Tak ke aku lari dah mu jangan duk berdekat dengan kayu ni. Jadi fitnah bagi mung. Dan aku ayat dah kata iblis ni, syaitan ni adalah seteru bagi mung. Buat apa mu tak dengar aku? Ya dah tu. Ni dah ni. Fursah. Okat. Masa hak tu hewi ni. Salah-salah lah hidup. Salah-salah dalam hidup. Sebab tu, guru kita, Dr. Ismail Lutfi hafizahullah taala dia kata fursah ni okat ni peluang ni dia kata kalau kita silap pendirian terkadang ia mari pula dalam hidup kita tapi lama 10 tahun 15 tahun terkadang tak langsung gitu sungguh dia kata tu al-qawlu bi'ilm kata dengan ilmu inilah kita. Sebab tu kita kena we tahu jelas. Hak mana hak salah, hak mana hak salah. Tu boleh jelas gitu tak apa dah lah. Tak usah kosek lah mana pun dia tak boleh nak kosek dah lah. Nampak dia kejak molek dah lah. Dak lah, dia tak pakai dah. Hak tu makna kata nak tepa seseorang manusia tubik jadi orang tu ya payah. Susah nak tubik seseorang bukan mudah. Letih. Allahu akbar. Tetapi lah bahasa dia. Sunnatullah. Allah Ta'ala berlakukan dunia ni macam ni. Faham tu mazhab ni adalah mazhab salaf as-salih. Radiyallahu anhum. Kal maji'i wan nuzuli wal ghadabi wad dhahak. Wad-dhahik. Maaf. Wad-dhahik wa nahwi dhalik. Dan umpama ni banyak lagi sifat-sifat Allah Ta'ala bukan sekadar ning tapi ni ala sabilil misal nawak misal wa tusamma dan dinamakan sifat fi'liyah tadi itu as-sifatil khabariyah iaitu sifat as-sifatil ikhtiyariyah panggil sifat ikhtiyari ni iaitu sifat fi'li itulah perbuatan Tuhan pilih nak buat. Tuhan nak buat, Tuhan tak sewak, serah ke dia. Tu faham dah tu. Tu makna kata, di sisi mazhab kita, mazhab salafus salih yang ngaji kini. Yang ngaji kini. Seterusnya, wa af'aluhu subhanahu wa ta'ala naw'an. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua bahagian. Dua bahagian ni tahu mari lagu mana? Tahu daripada pemeriksaan. Periksa daripada mana? Periksa daripada kalam Allah Ta'ala dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang periksa alim ulama daripada warasatul anbiya. Daripada warasatul anbiya yang diperiksa. Bolehkah kita nak periksa? Ya boleh. Ning dalil nak ayat kata Quran ni adalah
tempat ibu ilmu. Tengok. Tapi mazhab salah ni, dia seolah kata ilmu dia tadi itu furu' daripada Alkitab was Sunnah. Anak daripada Alkitab was Sunnah. Nampak tak tu? Jalan ni tulah. Darah tulah. Kalau kecek bahasa manusia, ya gitulah. Kata-kata. Ada pun mazhab bukan salah? Ada. Berarti tengok molek, berarti molek. Quran kata gini, hadis kata gini, ya kata lain. Itu mazhab bukan salah. Kita orang ada akal fikiran, kita mikirlah. Nampak dah tu? Tak sah jadi buku gapo dengan siapa-siapa, tak sah. Bukan dasar majlis kita nak jadi buku itu apa nama jadi masa muka gapo tak sah. Kerja kita hak nak mula-mula sekali iaitu kita nak faham betul dulu. Faham betul kama ada kita waktu baik kepada umat masyarakat dengan betul cara, ya tak jadi masalah ha. Ni kita sendiri faham tak betul, waktu baik dengan tak betul, jalan pula tak betul dengan cara pula, situ tepat jadi tepungnya, jadi masalah. Hak nak jadi masalah ni ya bukan dalam mazhab salah saja, mazhab lain-lain pun jadi masalah. Nampak tak tu? Mazhab lain-lain pun jadi masalah, supaya ya. Bukan mana kata dosa mazhab salah ni lah sebab tu orang jadi begitu. Tak, bukan gitu. Bukan kesalahan dia. Bukan sebab kata Quran mari kepada dunia ni lah. Jadi ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah. Tak. Hak Khawarij suku, Mu'tazilah suku, Jahmiyah suku, Ahli Kalam suku, Pak Sapah suku. Tak. Dia tak kena mengena dengan Quran ni. Nampak? Bukan sebab Quran mereka tu boleh jadi ada. Tak. Cara mikir metodologi, cara dia suku. Tu. Tak support. Nampak tu tak? Dia bukan mana kata salah kepada Al-Quranul Karim. Salah kepada Nabi Muhammad SAW. Tak bukan gitu. Kalau gitu nak sebut gitu, malah kemana tu ada kita. Kafir dengan Islam ni mana banyak dalam dunia. Banyak orang kafir. Lepas tu anak murid, anak cucu dia, anak cucu tu ada. Tu ada ni berdosa besar sekali. Gitu nak kecek. Orang tak kecek lah tu. Nampak? Tu cara dia nah. Tu cara kita kena faham masalah ni. Kalau kita tak faham masalah ni, ya payah. Ya susah kita. Kalau kita tak faham masalah, ya susah. Seterusnya kita tengok dia kata wa af'aluhu subhanahu wa ta'ala naw'an, ada dua bahagian. Yang pertama lazimatun. Tu. Nampak tak tu? Lazimatun. Ada tepat hak lazim. Maaf, orang panggil apa ni? Orang panggil sifat Tuhan hak lazimah. Yang kedua muta'addiyatun, sifat Tuhan muta'addiyah. Kita ngaji bab fi'il dalam surah pun gitu juga ke. Ada fi'il lazim ni, ni ada fi'il muta'addi. Dalam sifat Tuhan di sisi kita ke mazhab salah ahli sunnah juga ni makna kata lah mana? Mana ada dua cawangan juga. Ada berapa? Ada dua cawangan juga. Tu. Lazimah ni makna gana nak wi umat kita faham. Kita boleh faham. Wi guru rakyat wi molek walaupun kita tak biasa dengar setara mana apa kita faham. Wasa tak pernah mengaji kita tak pernah mengaji, ayah mama tak pernah mengaji lagu ni, CD lah, Siti tak pernah mengaji. Dia akan tahu kalau sebut jadi boleh. Ya dok di orang rakyat tu. Nampak dah tu? Kita nak royak wi payah, boleh. Nak royak wi mudah, boleh. Ya duk dia orang royak tu. Dengan sebab tu kita kecek, kita nak mengajar, kita nak seru mengikut qadar. Setara mana? Tu dia. Ni kita awam, munas kita ngajar belaka, pergi belaka. Setiap mana kata kita setuju semua, kecek wi jadi tengah. Ya ada lah tu. Dalam bahasa Arab pun lah tu lah. Tok guru ni kalau tulis kitab, semua lapisan orang boleh baca belaka. Kalau tok guru ni tulis, orang lapisan hak mengaji, boleh baca. Hak tak mengaji, tak boleh, tak faham. Hak ni lapisan ulama. Kalau bukan ulama, tak usah duk faham. Tak faham, tak siapa maksud. Ada lagu tu, ya bagi lapisan. Tu. Hak lazimah ni makna kata, tak ada kesan. Nampak tak tu? Tak ada maf'ul lah kita kecek.
Kesal makna kata kena pada maf'ul. Tak ada maf'ul. Tak ada benda hak kena tu tak ada. Ada pemuta'addi, benda hak kena tu ada. Ada maf'ul. Supa masalah sorah tu. Faham sana, faham sini. Fi'il muta'addi ada maf'ul. Fi'il lazimah tak ada maf'ul. Halah mana? Ha tengok. Allah Ta'ala kata, itu ulama kita kata kalistiwa, seperti sifat istiwa Allah Ta'ala. Tuhan kata dia istiwa, mana tertinggi di atas arash. Maf'ul? Tak ada. Ini perwaktian Tuhan, hak lazim. Wan nuzul, dan nuzul, sifat nuzul, juga sifat lazimah, tak ada maf'ul. Juga wal itian, sifat datang. Jelah juga, bukan tak ada maf'ul. Lagi Allah bagi perwaktian Tuhan ni panggil sifat lazimah. Melazimi Tuhan nak buat dengan diri dia. Tak ada sakut paut dengan hamba. Makna kata kalau Tuhan istiwa ni makna kata arah duk tanggung Tuhan. Tak. Tuhan turun pada langit dunia makna kata langit duk tanggung Tuhan. Tak. Tuhan datang makna kata bumi ni tanggung. Tak. Sebab apa? Sebab dia lazim, dia tak ada maf'ul. Wa nahwi dzalik, dan seumpamanya. Ada paham muta'addiyah kal khalq. Perwaktian Tuhan menjadi ni perwaktian Tuhan, tapi perkara yang menjadi oleh Allah Taala tu ada ke tak ada? Ada. Khalqun fi'lun min af'alillah, panggil khalaqa tu khalaqa. Orang panggil kata apa tu? Orang panggil kata fi'lun min af'alillah. Perbuatan daripada perbuatan Allah. Tapi Tuhan jadikan gapo? Apabila kata Tuhan jadi itu perbuatan Tuhan. Jadi akan apa? Akan tu apa yang kata muta'addi. Jadi akan manusia. Jadi akan langit. Jadi langit orang panggil maf'ul. Daripada perbuatan Tuhan. Manusia tu ada maf'ul daripada perwaktian Tuhan. Tuhan yang menjadikan dia. Nampak lagi? Tu makna kata muta'addi. Kal khalq wal i'ta, dan pemberi. Beri Tuhan nak beri. Makna kata supaya kita kata beri tadi itu beri. Kan hai itu perwaktian Tuhan. Tapi yang kena beri itu, siapa? Orang yang minta daripada hamba dia, daripada hak tak minta sekali pun, Tuhan beri juga. Nampak tak Tuhan beri dengan pemurah dia? Hak ni Tuhan beri dengan keadilan dia, beri dengan kurniaan dia. Banyak daripada masalah-masalah yang kita boleh faham. Mu boleh gapo daripada Tuhan beri? Mu minta gapo lah Tuhan? Aku minta gini. Tuhan beri ke aku. Makna beri ke aku tu, itu panggil muta'addi. Perwaktian Tuhan, beri tadi itu orang panggil muta'addiyah. Kita orang kena beri. Dah tu nah. Tak serupa dengan sifat nuzul, itian, istiwa ke apa tak sama. Wa nahwi dzalik, dan seumpamanya. Seumpama di makian hak sebut mari. Dah. Sebab tu nak pergi kata Tuhan tupai kepada arah ke, tupai kepada langit ke, dah tak ada. Sebab diri tu panggil diri sifat hak lazimah dah, bukan muta'addi. Sudah. Faham ginilah kita. Tak payah faham betul pula. Harga murah. Lah mana? Mudah nak faham harga murah di sini. Kemudian kualiti. Kualiti. Ya, tak saya beli mah. Mah sungguh. Dia nak jual kata, make skop 5,000. Sekarang dia mau jual 30. Hari ni 29. Kenapa dah tu? Hari ni 29 lebih. Dekat-dekat 30,000 skop. Kedai aku nak jual 10,000 kan? 15,000 masalah kita kata. Hak sungguh, emas sungguh. Biar tak saya tu. Akidah salah, mudah. Betul. Betul dengan apa? Betul dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Itu seni. Inilah makna kata seni kita. Umur tak ada panjang. Masa pun tak ada banyak. Nampak tak tu? Ilmu tu banyak. Pas nak buat lagu mana nak hasilkan? Umur tak banyak. Masa pun tak banyak. Ilmu banyak. Nak buat lagu mana nak hasil?
Ambil hak jadi penting-penting. Hak penting sekali, ni mazhab salah umpama ni. Okey, sudah. Tak ada kena duk kanan ataupun kiri. Gini cara dia. Wa af'aluhu subhanahu wa ta'ala la muntaha laha. Dan perbuatan Allah Ta'ala itu tidak ada kesudahan baginya. Ya, ada kesudahan. Nikmat syurga semua tu daripada perbuatan Tuhan. Tuhan kan nak buat. Daripada makan, minum, pakai, bidadari, berapa nama, daripada perbuatan pemberi Tuhan belaka. Habis dah tak? Allahu Akbar. Tak nampak bagi orang tak nampak. Tapi alhamdulillah orang mukmin kita nampak. Sebab tu kita boleh pergi molek dengan Tuhan kita. Hak tak beriman tak nampak. Susah kita tengok orang tak beriman tak. Nyanyu tengok Tuhan. Supaya kita kata supaya roh dalam tubuh dia tu duk serabut. Duk gapo panggil duk jadi panas pedih. Nak tubik daripada jasad orang tak beriman tadi itu. Ya gitu. Awak apa? Kerana seolah kata ya guna roh dia tak kena. Oh, supaya kita orang kita kata kalau tepak tu sepik baba boleh duduk, tapi kalau hati tu sepik kita nak duduk tak boleh. Pasal saya kata kan kapti you dai kapjayu ya. Nampak tak? Tu makna kata tepak yang sepik susah, tapi hati kita boleh terima. Kita boleh duduk. Tapi tepak yang luas tapi hati kita tak boleh terima. Oh. Wallahu bihi alim. Allah Ta'ala yang tahu. Gitu kan. Tu gitu. Wa yaf'alu ma yasha. Allah Ta'ala ni nak buat gapo hak ya kandok. Tak ada sakat dia. Payah buat tu ya wi dak kita, ya wi. Ya wi kita. Tu. Hak apa ya bui kita? Sebab ya dah kata aku jadi kamu ni aku sendiri nak caramu. Ya janji. Sebab tu kita kaca sikit boleh. Kaca sikit boleh. Ya tak taruh wis siap dah cuma nak wi kata pada kaca mata gerak sikit boleh. Gi dengan asbab. Fa atba' sababa. Ikut. Ambil dengan asbab. Boleh. Wabittali sifatullahi al-fi'liyah la hasra laha. Dan ikut tu sifat Allah Ta'ala hak bangsa perbuatan Tuhan ni tidak ada sakat bagi dia juga. Nampak tak tu? Ni nak we kita faham apa yang alim ulama kita tulis di sini. Seterusnya dia kata wasifatul fi'liyah min haitsu qiyamiha bizzat tusamma sifati zatin. Makna kata dan sifat fi'liyah daripada sekiranya dia itu adanya di zat Allah Ta'ala dinamakan ia akan sifat zatiyah. Sifat fi'liyah tapi ada duk di zat Tuhan tu. Makna kata zat tu, sifat tu adalah ada di zat Allah Ta'ala. Dinamakan sifat zatiyah kalau kita tilik kot tu. Wa min haitsu ta'alluqiha bima yansha'u anha minal aqwali wal af'ali tusamma sifati af'al. Dan daripada sekiranya dia itu bersakuk sifat af'al itu dengan apa yang Tuhan itu nak buat daripadanya. Nak timbul daripadanya, iaitu daripada sifat perbuatan Tuhan tu, daripada perkataan dia, perbuatan dia, maka dinamakan orang panggil sifat al-af'al. Kalau kita tilik balik sebelah tu, makna kata perbuatan dia duk mana? Ada di zat Tuhan. Tak itu kan? Tu kalau kita kira balik tu makna kata Tuhan yang maha buat apa yang dia nak buat. Tilik balik tu dia panggil sifat zatiyah. Kalau tilik balik kata dengan sifat zat, dengan sifat fi'liyah dia ada di zat Tuhan tu lah. Tuhan nak kata, Tuhan nak buat ni, panggil sifat fi'liyah. Ya boleh kita kira lek tu lek ning. Kalau kira-kira duit sekeping tu ya, tapi muka lek ning dengan muka lek ning, belakang dengan depan. Orang panggil kata gapo ni? Duit ya. Tapi iktibah ni gini, iktibah ni gini. Gitu ya. Tu tak ada jadi susah sangatlah kita nak faham sini ni. Nampak tu nah? Wa min amsilati zalika, dan setengah daripada rupa dia tu sifatul kalam.
Nak waris sifatul kalam, iaitu kalam Allah Ta'ala. Sifat kalam, bukan ilmu kalam. Ilmu kalam lain. Sifatul kalam, sifat cakap Allah Ta'ala. Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita i'tikad kata kalam Allah Ta'ala sama ada kalam yang ada di zat Tuhan dan kalam yang ada bersama dengan kita dalam Quran, itu kalam Allah Ta'ala haqiqatan, hak sungguh. Kalam Tuhan sungguh. Bukan kalam Tuhan majazan dak. Hak tertulis tu kalam Tuhan. Hak kita dengar tu kalam Tuhan. Hak kita baca tu kalam Tuhan. Hak kita tengok tu kalam Tuhan. Hak kita hafal tu kalam Tuhan. Ikut nak tasarruf lagu mana, nak kanan kan nak kiri, tak keluar dia daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu i'tikad hak sunnah tu. Nampak tu tak? Hak tu i'tikad hak sunnah. Bukan makna kata kalam Tuhan ada di zat Tuhan, tak ada turun dak kepada alam ini. Dak, itu bukan. Itu bukan akidah tu sunniyin hak salafi. Bukan lagu tu. Bukan mazhab salah lagu tu. Tu nah, bukan mazhab salah lagu tu. Kita kena beza we boleh nah. Beza we boleh. Beza we boleh. Fa kalamullah azza wa jalla bi'tibari aslihi wa naw'ihi sifatu zatin. Kalam Allah Ta'ala kalau kita nak iktibar pada asal dan bahagia dia, apa panggil? Sifat zat. Mana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam itu sedia kala. Kalau kita nak iktibar kau tu, nak kira kau tu. Allah Ta'ala ni, dia sedia kala ada. Tak ada mula bagi dia. Dia bersifat dengan cakap sedia kala. Heran je. Makna kata bukan supaya kita beranak mari tak boleh kecil lagi. Ada, bukanlah tu. Nampak tak? Tu. Nak kita faham. Tu hak ulama kita duk royak nak faham ni. Tu cara dia. Wa bi'tibari ahadil kalam wa afradihi sifatu fi'l. Kalau kita nak tengok kepada ketunggalan perkataan ataupun bahagia perkataan dinamakan sifatul kalam. Lah mana nak syarah faham? Makna kata Allah Ta'ala sedia kala dia bersifat dengan sifat cakap ataupun sifat kalam. Terjemah gitu. Buat apa? Sifat kata tu. Ya kecek tu sedia kala dah Tuhan. Itu kita nak tilik gitu. Kalau kita tilik gitu panggil sifat zatiyah. Tapi kalau kita tilik balik lagi, bila Allah Ta'ala cakap dengan Nabi Musa AS? Apabila Musa ni ada? Musa dah sedia kala? Tak. Sama dengan Tuhan? Tak. Musa kama dia ni. Allah Ta'ala ada sedia kala kama dia Musa tu datang kepada dunia ni. Bila Musa tu cakap dengan Allah Ta'ala? Tak kala Musa tu pergi di Bukit Tursina. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Tak kala Musa itu datang kepada Bukit Tursina, maka bercakaplah gapo Allah Ta'ala dengan dia. Akan dia. Musa tu Tuhan bercakap akan Musa AS. Nak ayat kata itu kalau nak iktibar hak tu, nak kira hak tu, apa panggil sifatul kalam, hak tu apa panggil sifatul fi'liyah. Bukan mana sedia kalau Allah Ta'ala duk kata, duk kecek dengan Musa. Tak. Nampak tu tak? Sebab Musa baru ada. Tu apa yang kata i'tibar ahadil kalam wa afradihi sifatu fi'lin. Sifat fi'il. Ni kita kena faham sini. Tak faham tak boleh. Walaupun kita setara mana pun kena faham. Kena duk mikir, renung molek. Sebab hak ni penting bagi kita. Hak ahli sunnah je peganglah ni. Hak salah je peganglah ni. Hak mazhab lain tak peganglah ni. Hak kata tu inni anallahu la ilaha illa tu, ana tu bukan Allah Ta'ala. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Itu bukan Tuhan yang cakap. Dia kata pokok kayu lah. Dia kata Allah Ta'ala jadikan suara tu Musa dengar lah. Bukan Allah yang cakap. Dari sisi kita ahli sunnah, di sisi kita mazhab salah, ya Allah Ta'ala dah kecek tu. Sebab tu mana dalil kata Allah Ta'ala bercakap. Sebab tu Musa minta nak tengok Tuhan tu. Qala rabbi arini anzur ilaik. Tu Musa dengar bercakap pe Tuhan. Lalu Musa kata aku nak tengok mu.
Sebab tu tak ada jalan orang nak pergi pasar makna kok lain, pohon kayu lah bercakap. Kalau pohon kayu, Musa nak minta apa nak tengok Tuhan? Tengok pohon kayu tu selalu lah. Nampak dah tu? Tengok atas udara kan gitu selalu ya boleh tengok sama-sama makhluk. Tapi hak ni tak. Qala rabbi arini anzur ilai. Hey Tuhan, wi ku nampak hamu. Tu baru tu ayat. Qala lan tarani walakin zur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa qarra Musa sa'iqah. Mu tak boleh nak tengok aku, tak kuasa mu nak tengok aku Musa. Tak padai mata mu tak padai. Mu tengok di bukit ni. Kalau bukit tu tetap tak ada rutuh ke apa, mu akan nampak aku. Lalu Tuhan menjelmakan, buka hijab nawi bukit tu nampak zat tu hancur. Apabila Musa tengok bukit tu hancur tu, dia rebah, dia pitai selak tu. Ni. Tu nak ayat kata Allah Ta'ala yang bercakap. Iktibar balik tu, orang panggil sifatul fi'l. Tu dah. Habis itu. Sikit lagi. Thalithan. Habis tepat nak menyudahi ni. Thalithan. Yang ketiga. Min haitsu thubutiha wa adillatiha. Daripada sekiranya nak menyabitkan sifat dan alasih nak menyabit. Walaupun kita orang awal sekalipun nak dengar tak alasih daripada Quran dan hadis? Nak dengar ke? Bukan mana kata apabila kita orang awal pada dengar hukum saja ya, tak ada kena dengar alasih apa hak tak sah. Bukan kita naklah tu ke? Nak ngaji duk tempat tula ke? Ya bukan. Saya yakin kata orang awal pakai nak dengar belaka isi kandungnya Quran. Sebab apa? Sebab ya roh. Roh bagi roh. Apabila kita dengar Quran supaya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tambah iman. Nampak dah tu manhaj hak jalan ni hak sunnah. Adapun orang hak biasanya kata tak nak baca ayat Quran, tak nak baca hadis, bahkan nak tutup kata tak padai dengan awamun nas daripada Alkitab was sunnah. Itu apa yang kata jalan ni bukan daripada jalan ni hak sunnah. Bukan jalan ni hak Alkitab was sunnah, bukan. Jalan ni hak keluar tu baik. Payah nak ayat ke apa? Nak wari mimpi. Apa dah tu? Nak wari benda hak biasanya kata mengigau. Hati-hati. Pintu nak buka maksudnya benda hak tak terpakai kepada kita. Sebab tu kita pada akhir zaman ni kita kena pakat tengok dah. Nah, pakat mikir dah, boleh mikir dah. Cukup dah, padai dah. Kita lepas mai berapa korong dah kita ni. Nah, zaman kita ni kita kena mikir dah. Jangan kita membawakan diri kita tu kodok turun semata. Kita kena naik. Masa kita boleh nak naik ni kita naiklah. Percayalah masa kita nak boleh dengar isi kandungnya Quran, dengar banyak. Belah demo nak kata kita orang awal tak pandai secara mana pun, kita berguru ya pandai semata-mata dah. Nampak dah tu? Kalau kita zaman dulu ke nak makan ke obat sampai ke 18 hutir sehari, nak makan tak? Sekarang lah ni orang kena wabak ni 18. Pagi 9, petang 9. Jadi mana? Tak ada apa, segar molek. Sebab apa? Sebab orang tengok pada keadaan 18 biji makan ubat. Ya. 18 biji. Pak kita dengar Quran sikit sebanyak, dengar hadis sikit sebanyak, nyok nak panas segaponya. Nah, setengah-setengah doa tak boleh dengar Quran, tak boleh dengar hadis panas tak boleh duduk gitu dan gini. Ini apa yang kata ajaran nak menjauhkan kita daripada hak asal. Kita kena pilih, tak boleh. Nah, ramai sikit tak ada kira, pilih jalan wi molek. Ramai masuk kubur apa orang, seorang juga. Duk dapat pada mahsyar, duk gue masalah amal seorang ke banyak orang, seorang juga. Pilih molek lah bagi diri kita. Pilih molek bagi diri kita. Nah, jangan kita duk buat lock gitu, tak boleh. Alif sifatun khabariyah, sifat khabariyah. Sifat khabariyah. Sifat hak tu heroyak. Khabar ni hak biasa tu heroyak. Tu panggil sifat khabariyah.
وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بالسمع والخبر عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. Sifat khabariyah ni gapo? Iaitu sifat yang tidak ada jalan kita nak menyabitkan dia, malaikat kena dengar daripada Tuhan dan Rasul. Dan khabar daripada Allah Ta'ala dan khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Wa tusamma, dinamakan sifat khabariyah ni sifatin sam'iyah atau naqliyah. Sifat sam'iyah ataupun sifat naqliyah. Nampak tu tak? Waqad takunu zatiyan, dan terkadang adalah sifat khabariyah ni panggil sifat zatiyah. Bagi pula nak kita faham. Hak Tuhan royak, hak Nabi royak tu ada sifat zatiyah. Seperti apa? Kal wajhi, seperti sifat wajah. Wal yadain, dan sifat yadain. Nampak? Seperti sifat wajah dan sifat yadain. Wa qad takunu fi'liyatan, terkadang adalah sifat fi'liyah. Satu royak, Nabi royak, kita kena dengar daripada dia. Seperti al-farah, gembira. Sifat gembira. Sifat gembira ni Nabi SAW dia royak kepada kita. Nak menyabitkan akan sifat ni. Ada satu kisah yang benar lah Nabi royak dalam hadis sahih. Satu orang pergi musafir di padang pasir. Orang pernah duduk kat Mekah, kat negeri Arab tu, Timur Tengah tu, boleh tahulah. Setara mana padang pasir luah dia panas, setara mana, boleh tahu, boleh tengok. Dengan mata kepala. Dia pun bawa makan ni dia, nampak? Pakaian dia kan, apa nama, benda-benda yang ia kena guna lah. Duduk di atas belakang unta dia. Ataupun kuda dia, kenderaan dia lah. Dia pergi jalan nak lakoh negeri tu. Nak pergi pada satu wilayah lagi tu. Jalan ni lagu tu lah. Lalu, dia jumpa satu pokok kayu. Jumpa apa? Jumpa satu pokok kayu. Dia kata, berasa letih lah sikit. Kita nak berhenti sini dulu. Dia pun sifat-sifat tak kenderaan dia gapo nama gitulah. Ni jenera je letih. Arab ni duduk dengan mudah-mudah tak gitu. Kita biasa duduk tengok tu dia duduk dengan mudah-mudah apa gitu, dia tidur atas pasir-pasir gitulah. Tidur gi, apabila bangun jaga kenderaan dan makan ni minum ni pakaian hilang. Hilang daripada dia. Tengok kanan pun tak nampak. Kiri pun tak nampak. Paling depan, belakang pun tak nampak. Hulu hilir pun tak nampak. Tak ada kenderaan dia. Tak ada. Pergi kano tak tahu. Allah. Alah mana? Daripada pasir ni mati. Kalau kita kecek dengan asbab kat mati. Mana nak minum air mana? Kita sesak dalam bukit tu boleh lagi. Ada daun kayu, ada carok, ada gapo. Dalam pada pasir aja. Tak gitu. Habis semangat. Orang kita yang gitu, habis semangat. Tidur. Belah, mati dekat ada gini kata. Salah gitu. Tiba-tiba bangun pula sekali lagi, nampaknya kenderaan dia duduk atas kepala dia. Uta dia klik mari cari dia. Dengan makan ni apa atas tu, minum ni pakai. Berasa lagu mana? Berasa lagu mana? Orang tu berasa lagu mana? Selalu bangun pak tu. Lah mana? Sujud syukur kepada Allah. Sujud syukur, katakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, ya Tuhan aku, mung Tuhan mu aku Tuhan mung. Silap.
silap perkataan. Hang apa boleh silap? Kerana gembira berdoa. Allah gembira, suka berdoa. Lalu Nabi SAW dia kata, Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira terhadap seseorang hamba yang beriman kalau dia salah, dia tahu kata Tuhan tu terima taubat, ya taubat. Allah Ta'ala gembira lebih pada hamba ni lagi. Allah. Ni sebab nak mari kata kal-farah. Kalau kita tak tahu, nak mikir tak siapa, akal kita tak pergi situ. Nampak dah tu? Sifat hayat tak apalah. Hidup, dengar, melihat ke apa, hak tu tak apalah. Hak ni kena dengar Tuhan. Itu satu. Kal-farah. Panggil sifat khabariyah. Wad-dahik. Dan sifat ketawa. Ketawa kita ayat dah sana. Sifatun sam'iyyatun aqliyatun. Baning sifat hak pesing kita dengar daripada wahyu. Dan kita boleh idrakkan dengan akal. Idrak mana kata kita boleh memahami dengan akal. Hak ni. Yang kedua ni, semua orang Islam daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mazhab salah, semua pakat masuk belaka. Tak ada khilaf hak ni. Ada pun yang pertama tu ya hak khilaf. Di antara mazhab salah, dia bukan hak mazhab salah. Hak tu ya hak khilaf. Sama-sama orang Islam kita belaka. Tak nak bimbang situ. Akan tetapi cara berpahami tu berlain ni. Dia nak buat jadi satu tak boleh. Pahami nak buat jadi satu tak boleh. Pegangnya nak buat jadi satu tak boleh. Tapi nak bersatu di atas dasar kemanusiaan. Boleh. Kita nak baik, nak tegar, nak senyum, nak gapo. Tak apalah. Tapi nak jadi pahami satu pegangnya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allaf ni mana kata nak jadi hati tu satu molek. Payah. Usaha ni pakat nak buat jadi umat Islam. Payah. Awak apa? Kerana Tuhan kata wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Senantiasa mereka itu duk selisih sama. Selisih. Dia tak lagi nak walah mana pun tak boleh nak buat. Nampak dah tu? Ini tepat yang kita kena faham nah. Tepat yang kita kena faham. Kita sebagai orang Islam dah. Tak ada payah lah. Tapi kita kena faham kata mana hak kita, hak nak pegang. Duk mana? Jangan mana kata kita apabila nak baik belaka, nak bersatu belaka, kita tak tahu hak kita, hak mana tak boleh lah tu. Main lagu mana orang kenal hak demo, kita tak kenal hak kita, tak boleh lagu tu. Kita kena kenal hak kita gini. Hak mereka gini. Lepas tu saing tak ada apa lah. Nampak dah tu? Tu ya duduk situ ya. Nampak? Tak ada gapo kali kita dengan orang tak beriman kita bersaing boleh. Bagaimana sama-sama orang beriman boleh saing. Nampak tu pada rupa keinsaniah mana kata kemanusiaan tu boleh. Tak ada gapo. Sifatun sam'iyyatun aqliyah. Apa sing mikir dengan akal. Wa hiya sifatul lati tashtariku fi itsbatiha dalilus sam'i an-naqli wa dalilul aqli. Iaitu sifat yang musyarakah pada mengisbat akan dia, akan sifat hak akliyah ni, sam'iyah ni oleh dalil sam'i, iaitu dalil apa? Dalil nakli lah. Dalil nakli itu Quran hadis itulah. Nah, ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu iman ni ya tak ada Quran hadis tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Ya kena ada, nak kenal lagu mana. Muka kata kita tak ada kenal mengikut. Nak kenal dia, kita tak dengar dia. Tak boleh lah tu. Ya tak betul lagu tu. Kita nak kenal dia, kita kena kenal. Mengikuti dia, we kenal. Tu cara. Kalau tidak, saja ya kita ni. Tak. Wa qad takunu wa dalil aqli, dan dalil akal. Dalil akal mana kana? Makna kata akal kita boleh mikir kata nak jadi Tuhan kena hidup, nak jadi Tuhan kena dengar, nak jadi Tuhan kena kuasa. Tu dalil akal. Tapi akal ni duduk di belakang semua daripada wahyu Tuhan.
Tu mazhab salah tu. Mazhab bukan salah, akal jadi tu imam, wahyu jadi makmum. Hak kita akal jadi imam, itu wahyu jadi imam, akal jadi makmum. Ya situ sebab tak serupa. Bacalah kitab beratus hutang pun khulasah tu baik situ, kesimpulan. Khasaruk tu baik situ. Hak ning akal imam, kita akal wahyu. Itu ada maaf. Hak ning akal dia imam, hak ning akal dia makmum. Mazhab salah, wahyu Quran hadis itu imam, akal makmum. Hak bukan mazhab salah, akal dia imam, Quran hadis jadi makmum. Khulasah. Tak ada jadi kena duk khilaf gapo dah. Betul molek. Lepas tu kita nak hak mana? Cuba tanya kita orang awal setara mana nak hak mana? Nak hak jadi Quran hadis tu jadi imam, akal jadi makmum, kan nak akal kita jadi imam, Quran hadis jadi makmum. Nak hak mana? Pilih. Tapi dasar majlis kita, mari kita pakat jalan mengikut kata Quran hadis imam, akal kita makmum. Awak apa? Kerana selamat. Tuhan pun suruh ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Masuklah buat kita dalam sikit tu ya Allah. Ya, ikut oleh mung akan jalan hak kuat turun ni. Ikut mana kata kita tubuh kita, jasad kita semua. Sekali dengan akal, sekali dengan jasad kita, sekali dengan perasaan, sekali dengan apa? Turut hak Tuhan. Tu dalil kata wahyu Tuhan tu adalah iman. Kita adalah makmum. Bas. Cukup situ. Waqad takunu zatiyatan. Terkadang hak pesan ni ada hak pesan sifat sam'iyah akliyah ni terkadang hak pesan zat. Seperti apa ni kita dah reti belakang dah. Seperti sifat hayat, sifat ilmu, sifat kudrah, kal hayati wal ilmi wal kudrah. Ni panggil sifat apa ni? Sifat zatiyah. Hak boleh mikir dengan akal. Kemudian dalam wahyu Tuhan pun sebut. Tu gitu. Waqad takunu fi'liyatan. Terkadang hak fi'liyah. Terkadang fi'liyah. Kal khalq. Seperti jadi. Allah Ta'ala bersifat dengan menjadikan satu perkara daripada tak ada kepada ada. Tuhan yang kena berjadilah, yang kena buatlah. Kita buat gotu, buat gani, tu Tuhan. Akal, royak gitu juga. Dalil wahyu Tuhan, royak gitu juga. Jadi, musyarakah. Di antara dua pihak, akal dengan wahyu. Tu dia. Wal-i'ta' dan pemberian. Yalah agak, Tuhan beri. Tuhan beri belakang tu, dengan rezeki, dengan bergatu gani, Tuhan beri. Jatuh min seka tu adalah ala sawab min anwa'is sifat. Ya tak ada min tu boh dalam min siapa ada surat tu boh. Min anwa'is sifat, daripada bahagia-bahagia sifat Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Ni makna kata cara kita nak beriman dengan Allah Taala. Insya-Allah Taala pada hisah yang lagi akan datang bab ni kita akan mengaji masalah Al-Firqatun Najiyah. Firqatun Najiyah makna kata kumpulan yang berjaya selamat boleh masuk syurga. Ya. Rupa dia lagu mana, dasar dia lagu mana, cara mikir dia lagu mana. Kita mari tengok pada hisah yang lagi akan datang. Doalah insya-Allah mudah-mudahan kita boleh mengaji bersama-sama. Maka pada malam ni, sekadar inilah dulu, insya-Allah Ta'ala, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala membukakan hati kita, boleh kita faham ilmu Tuhan, yang apa kita dengar mari tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai kita, dunia dan di akhirat nanti. Dan jangan terlupalah sama-sama kita berdoa supaya Allah Ta'ala akad bala petaka tu baik daripada negara kita, tu baik daripada umat Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita sebarlah pengajian kita kepada saudara kita yang dikasihi, dan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita itu berkongsi dan bantu membantu di atas kebaikan
dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benda, supaya kita itu dapat selamat, dapatnya bahagia dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma rfa'anna al-bala' wal waba' wal zina wal zalazil wal mihan wa su'an fitan ma zahara minha wa ma batan ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.